Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil. Kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberi nikmat kepada kita semua daripada dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha pemurah, Maha penyayang. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita takkan dapat apa-apa nikmat pun dalam dunia ni. Segala apa kita nampak semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, Ahmad Aish, Sidi Oraza, Masya Allah, dari Kelantan, Nur Kasih, Muhammad Mahathir, Fatimah Aziz, Zuhizam, Official Jana, Cucu ni Abu, Hajar Rahman, Nama Kuatan, Ana Jalaluddin, Rishi Spa, Harlina, Salina. Masya Allah, ramai pada Kelantan ni. Doakan, saya pun ada niat ni dalam minggu ni mungkin nak ke Kuantan. Mungkin ada Kuantan, lepas tu Muazzam Shah, Ibam, lepas tu mungkin akan datang ke Kelantan. Ada saya dapat yang report-report bagai-bagai. Jadi insya-Allah saya akan ke sana. Jadi tuan-puan doakan ya, doakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita ini, masya-Allah, hidup kita ini kita cuma nak satu. Apa dia? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nak kasih sayang Allah. Kalau Allah SWT sayang pada kita, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah SWT murka pada kita, kita hilang segala-galanya. Jadi semua kita nampak ni, semua daripada Allah. Kita nampak semua segala-galanya daripada Allah SWT. Ada seorang sahabat, bila daripada dulu, ada seorang sahabat, dia ada masalah hutang, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hidup dia sangat sempit, dan dia tak keluar masjid. Nabi SAW tanya, "Hai Abu Umamah, kenapa kamu duduk sini dan kamu tak bergerak-gerak pada tadi? Kamu duduk sini." Dia beritahu, "Ya Rasulullah, saya ada hutang banyak. Jadi saya malu nak jumpa orang. Jika saya malu nak jumpa orang, saya jadi malu nak jumpa orang." Nabi SAW ajar Abu Umamah radhiyallahu anhu doa, baca pagi dan petang. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Abu Umamah baca, tak lama Allah SWT beri jalan, masalah hutang dia selesai. Allahu Akbar. Jadi kita punya masalah ni datang daripada Allah, dan yang hilangkan masalah ni pun ialah Allah SWT. Bila dia kehendaki, dia berdatangkan ujian, dan dengan kehendak Allah, ujian tu boleh hilang. Jadi semua perkara dalam dunia, dalam genggaman Allah. Dunia akhirat ni dia yang punya. Dia beri bahagia, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan bahagia, tak ada siapa boleh beri. Walau memiliki isteri yang cantik, walau memiliki suami yang handsome, walaupun diri sihat, berharta, berduit, banyak duit, dapat apa yang kita nak, semua keinginan kita dapat. Tapi kalau Allah tak nak bagi bahagia, kita tetap tak bahagia. Bahagia ni di hati. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia ni dekat hati. Bila kita kenal Tuhan, kita kenal Allah, hati kita mesti bahagia. Walau siapa pun kita. Ada orang bila duit banyak dia bahagia. Bila tak ada duit dia rasa sedih, susah, dia rasa macam nak mati. Ada orang dapat apa yang dia nak, dia bahagia. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia pun marah-marah. Tapi sebenarnya kita percaya tak ada yang boleh beri bahagia tu melainkan Allah, dan tak ada yang boleh beri hina dan mulia melainkan Allah Subhanahu taala. Jadi apa yang kita nak, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Dia muliakan siapa dia nak muliakan, dia hina siapa dia nak hina. Dia semua dalam genggaman Allah Subhanahu taala. Dulu zaman Nabi SAW, ada satu orang lelaki sahabat Nabi, dia lain satu orang raja. Raja tadi hina sahabat tu, raja tu hina sahabat. Dihina sahabat tu. Ustaz saya cerita masa tu, dia kata apa? Dalam bahasa Urdunya, dia kata chalte chal, chalte un pecer, nangge pau chal. Apa dia kata? Chalte chal.
Jalan, jalan, jalan. Calti, calti, cal. Calti un pecer. Unta jalan, kau jalan. Nangge, pau, cal. Tak ada selipar, kau jalan. Dia kena hina dengan satu orang besar. Satu hari Allah takdirkan hamba tadi, dia pula jadi orang besar. Orang besar tadi jadi orang kecil. Dia malu tengok orang tadi dan dia rasa tak boleh buat apa-apa. Maka apa dia kata? Apa lelaki tadi kata? Lelaki tu kata, kami orang Islam tak membalas keburukan dengan keburukan. Kami orang Islam membalas keburukan dengan kebaikan. Manusia mengenal Tuhan, dia tak balas keburukan dengan keburukan. Bahkan dia membalas keburukan dengan kebaikan, dengan akhlak. Orang memutuskan silaturahim, kita memutuskannya. Dan kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Bila kita buat begini, kita telah disayangi oleh Allah. Telah disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin disayangi oleh Allah. Untuk itu kita berusaha dalam dunia untuk hidup untuk Allah sayang. Makcik Kia, saya nak bahagia macam ustaz, bahagia bantu orang. Macam mana ustaz, saya tak kaya, nak bahagia macam mana? Tolong biasa-biasa, orang lain tak bahagia sangat. Jadi makcik Kia yang tanya soalan ni, bahagia ni di hati bila kita mengenal Allah. Untuk tolong orang bukan dengan duit yang banyak, dengan doa pun pertolongan yang besar. Mendoakan orang lain. Tengok orang jahat, doa, ya Allah, dia jahil, dia tak baik, beri dia hidayah. Tengok orang susah, ya Allah, saya kesian kat dia, mudahkan hidup dia. Selalu doa, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Ya Allah, cuba tuan-tuan kata, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Orang melihat saya, beri mereka bahagia, beri mereka dapat kenal Engkau. Orang melihat tingkah laku saya, beri mereka bahagia, dapat mengenal Engkau. Orang yang di mana saya berjalan di sisi saya, mana saja saya pergi, kampung, negeri, negara, jadikanlah saya asbab kebaikan. Wahai Allah, gunakanlah saya. Selalu doa diri kita menjadi asbab kebaikan untuk orang lain. Nabi SAW bersabda, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi mulakan beri manfaat ni dengan kepada keluarga kita, pada isteri, pada suami, anak-anak. Jangan pandang rendah sabda Nabi, walaupun membuat saudara kamu tersenyum. Satu orang anak kita senyum, buat dia bahagia, Allah sayang kita. Kita buat isteri kita tersenyum, bahagia, Allah sayang kita. Kita buat keluarga kita senyum, bahagia, Allah sayang kita. Jadi belajar membuat orang lain rasa bahagia, gembira. Belajar membuat semua orang dalam dunia rasa bahagia, rasa gembira. Nabi, salam Ustaz, dapat rahmat. Kak Ina, doakan Ustaz. Ramai komen ya. Yuslina, Zamri, Daus, Syarifah, Salawati dari Miri, Masya Allah. Miri belum pergi lagi. Doalah panjang sikit boleh pergi ke Sarawak, Sabah, semualah mana-mana dekat-dekat sini. Sarawak, Sabah, itu Malaysia, luar Malaysia pula Singapura, Thailand, Indonesia, Nana, Putri, Masya Allah, Isyam, Nani, Jamil. Jadi tak ada yang boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sayang semua manusia. Nabi nak semua manusia bahagia, dan Nabi SAW nak semua manusia ni masuk syurga. Nabi tak gembira mana-mana orang sedih. Nabi tak gembira mana-mana orang susah. Hati Nabi nak semua manusia bahagia. Hati Nabi SAW nak manusia ni masuk syurga. Hong Kun Tan, Masya Allah. Hong Kun Tan, Ustaz wish you healthy and happy always. Masya Allah. Saya pun doakan Hong Kun Tan sentiasa healthy and happy always. Sentiasa gembira. Allah beri nikmat kekayaan yang banyak. Jadi bila kita rasa sayang pada manusia lain, nanti Allah SWT akan sangat sayang pada kita. Ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far, dia tengok ada satu orang peniaga gula daripada luar datang berniaga. Sekali orang tu susah, dia berniaga-berniaga tak laku. Apa dia buat? Dia beli gula orang tadi, kemudian dia ambil gula tu, dia sedekah pada orang miskin. Satu, dia bantu orang yang berniaga yang susah. Kedua, dia bantu orang-orang miskin. Bukan saja dia bantu peniaga yang susah, bahkan dia membantu beli tu dan bagi pada orang miskin. Dia siapkan hotel. Ada hotel kalau orang luar, dia bagi free. Dia bagi free untuk orang duduk. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup ini kita kena bercita-cita untuk niat bantu seramai orang untuk Allah sayang kita. Syikin, Yazid, Jelly, doa saya dapat peluk anak saya 3 tahun umur Ustaz, dapat pulih seperti sedia kala. Amin. Moga Allah pulihkan anak puan. Masya Allah. Irin, thank you so much Ustaz, inspired by your kindness. Masya Allah. Rastam Rosli, Muhammad Hafiz Azizan, Azli, ni Abang Azli, Senario. Ni Facebook abang ya, Masya Allah.
Selalu tengok dulu kat TV je, Abang Azli, Rashid Rasta, dia pun penyanyi dulu-dulu ni, Masya Allah, hebat-hebat tak dulu jugalah. Sini-sini Hamzah, Masya Allah, Nurul Akmal, Fatin, Nur Elin, Muhammad Fahizal, Nini, Elina, Ros, Syah, Akbar. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kan bila dapat bantu atau tolong mana-mana orang, kita rasa bahagia. Baru ni saya pergi dekat satu tempat. Saya pergi kat satu tempat. Sebelum tu rupanya kakak tu dah mesej saya juga, tapi saya tak perasan, banyak sangat mesej. Tiba-tiba kakak tu komen, saya baru update status, kakak tu komen. Kakak tu duduk dekat Raub Pahang. Bila kakak tu komen duduk kat Raub, sekali saya tengok rumah dia macam pondok kecil. Baru lagi semalam kan, nampak macam pondok kecil. Saya pun dengan kawan-kawan kita daripada Negeri Sembilan, daripada yang kisah seorang abang yang ada rumah kat Kelang tapi terbengkalai lama kat situ, dia pun memang kerja kat situ. Dekat tanah mak yang rumah terbakar, dia buat kat situ apa? Pondok kecil. Tempoh PKP dia orang tak lepas pergi mana-mana. Tapi bila kita tengok gambar tu susah, kita kesian kan, anak-anak kecil. Saya terus pergi Negeri Sembilan. Alhamdulillah, ketua-ketua masyarakat Negeri Sembilan banyak bantu saya, dan dia orang beri sokongan, dan mereka sendiri telah ambil tanggungjawab yang banyak sebelum saya sampai lagi. Lepas tu saya terus pergi, saya memang niat kalau tak ada rumah, yang betul-betul susah tak ada rumah, saya niat nak bagi dia rumah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita, walau kita bagi sesuap nasi pun menyebabkan 1,5 kurma, dapat pahala orang yang berpuasa. Dia buka puasa dengan tamar, walaupun setengah tamar, kita dapat pahala yang besar. Ini pula sebiji tamar, ini kan pula 2 biji tamar, 2 biji kurma. Ini pula sepinggan nasi. Kalau kita dapat ikram mana-mana orang, walaupun siapkan air untuk orang berbuka, kita dapat pahala untuk orang berbuka. Walaupun mujahadah sikit bulan Ramadan ni, jalan jauh-jauh, rasa susah. Rasa susah. Jadi daripada Negeri Sembilan terus pergi ke Raub Pahang. Boleh tahan juga jalan kona-kona. Dalam perjalanan pergi tu jumpa polis-polis, rela, Jepam apa semua tu. Dia orang nak ada satu tempat, kakak tu nangis-nangis peluk. Bukan peluk saya, peluk suami dia. Bukan peluk saya, peluk suami. Abang dia menangis. Ya Allah, jumpa ustaz kat sini. Suami dia pun bertugas juga jaga Roblox. Dia menangis. Dia pun menangis tak berhenti. Dia seronok. Ya Allah ustaz, macam mana boleh lalu jalan ni daripada Negeri Sembilan ke Raub, lalu jalan dalam. Sampai kat Raub, pergi cari kakak tu. Saya dah terlena dah, kawan saya drive. Sampai-sampai tengok rumah kakak tu, ada anak kecil comel. Kesian kakak tu. Saya pun bantu kakak tadi, segala puji bagi Allah. Saya kata, kakak nak pindah? Nak, dia kata. Saya terus carikan rumah. Susah juga cari rumah. Kawasan tu kawasan kurang rumah-rumah nak disewa. Kampung-kampung kan, ada kampung Chinese 4-5 kampung, ada pekan kecil orang Melayu kat situ. Jadi saya pun tanya survey-survey. Ada kakak, ada seorang cikgu Chinese tadika, dia tolong cari rumah. Dia cari tak dapat jumpa, tak dapat rumah. Last sekali pergi kat taman, pergi kat taman wawasan dekat Raub. Wawasan gitulah. Ada satu orang kakak abang, saya tengok kat Facebook dan telefon, Alhamdulillah dapat sewa. Harga 600, dia bagi 500. Cantik rumah tu, rumah teres cantik. Rumah baru, cantik. Bila bawa kakak tadi sampai kat situ pindahkan, kakak tu terus menangis, terharu. Dulu dia kata, ustaz saya duduk dalam hutan, hari ni saya dapat duduk kat sini. Dalam sejarah hidup saya, dia kata ustaz dia pergi Pening, saya nampak gambar ustaz jumpa ayah saya OKU. Ustaz tolong ayah saya dekat Pening masa pergi Pening. Saya memang keluarga semua susah ustaz, dia orang tahu saya tinggal macam ni. Jadi bila dia dapat je rumah tu, dia happy sangat. Allahu Akbar. Bila dia menangis, anak tidur lena, dia jadi ubat bagi hati saya. Tuan-puan sekalian, syukur pada Allah. Saya bila berlaku COVID-19 ni daripada mula, saya rasa resah. Saya rasa takut pada Allah, dan saya rasa risau. Saya tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Saya rasa dunia berbeza. Dan saya pun banyak mendengar ceramah-ceramah. Bila jadi COVID-19 ni, saya terfikir apa sebenarnya yang terjadi. Banyak orang baik-baik yang kena positif. Ada kawan-kawan saya yang meninggal. Ada yang dekat ICU, doktor-doktor, nurse-nurse, polis, kawan-kawan yang saya sayangi. Macam-macam ujian. Jadi bila saya terdengar tu, saya macam rasa dunia ni berubah. Program saya pun banyak cancel. Training saya banyak orang kata tengah meletup-letup programnya, memang penuh orang. Tiba-tiba banyak yang cancel. Jadi saya terfikir sebenarnya apa yang terjadi sebaliknya. Bukan saya risaukan tu, saya fikir saya tak tahu apa yang jadi. Jadi saya mula fikir rupanya akhirnya biasa saya bantu orang, segala puji bagi Allah,
Tapi musim COVID-19 ni saya rasa macam rezeki Allah mudahkan untuk saya. Saya rasa banyak orang yang rupanya tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Jadi saya teringat kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu malam Sayyidina Umar Al-Khattab jalan. Sayyidina Umar Al-Khattab jalan waktu malam, tiba-tiba dia jumpa satu keluarga atas bukit susah. Bila Sayyidina Umar tengok keluarga tu, dia kata tak boleh jadi ni. Dia pun balik ambil guni, dia letak apa, barang-barang makanan banyak-banyak. Dia pun pergi. Sekali bila dia pergi, dia bawa nak pergi, Aslam kata biar saya angkat, berat guni tu biar saya angkat. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, kamu nak angkat? Adakah kamu akan tanggung beban aku di akhirat nanti? Dulu-dulu pemimpin-pemimpin dan setiap orang yang ada rasa tanggungjawab atas orang lain, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kamu nak angkat, patut biarlah hamba yang angkat. Takkan Sayyidina Umar orang yang dah banyak penat kerja, takkan dia nak angkat. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu nak tanggung beban saya di akhirat nanti? Apa yang kita lakukan dalam dunia bukan untuk menjawab persoalan dalam dunia, tapi apa yang kita lakukan di sini untuk menjawab persoalan di sana nanti, di akhirat. Sayyidina Umar kata, kamu nak tanggung beban saya di akhirat? Kamu nak angkat beban saya di akhirat? Sayyidina Umar angkat guni tu walaupun jauh sampai atas bukit tu. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu telah masak untuk keluarga tadi. Bayangkan khalifah, bukan ketua kampung penghulu, bukan walaupun ketua kampung penghulu tu besar, ini besar lagi, bukan menteri besar, dia besar lagi pada menteri besar. Khalifah masa tu, khalifah tanpa sempadan, luas negara Islam ketika tu. Sayyidina Umar Al-Khattab telah kata, kamu, dia tolong masak untuk keluarga tu, hidupkan api sampai janggut telah berasap-rasap, mata telah jadi merah. Allahu Akbar. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Sayyidina Umar Al-Khattab paling layak. Nabi selepas aku, Sayyidina Umar paling layak. Maka apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar masak, kemudian dia hidang untuk keluarga tadi, dilayan-layan, sampai anak-anak semua mula berlari-lari. Anak-anak kecil mula berlari-lari. Bila anak tadi main-main, makan seronok, Sayyidina Umar pun balik. Sayyidina Umar tanya Aslam, tuan tahu tak kenapa saya belum balik tadi? Melihat mereka, anak-anak tu menangis, membuat hati saya jadi pedih, luka. Tapi saat anak-anak ni berlari, mereka dapat makan dengan kenyang dan tidur dengan lena, itu menjadi kebahagiaan bagi hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita orang beriman sepatutnya begitu, melihat manusia tanpa mengira bangsa agama. Melihat orang lapar, kita rasa sedih, susah hati. Melihat orang tak tidur lena, kita rasa sedih, tak boleh lena. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pada kamu pemimpin dan kamu akan ditanya atas setiap apa yang kamu pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pada kamu pemimpin dan kamu akan ditanya atas setiap apa yang kamu pimpin. Maka apa jadi? Bila saya tengok tu, saya pun rasa kesian. Kita tengok orang, kita rasa kesian. Sekali bila adik saya dapat rumah, dapat tempat tinggal, saya rasa seronok, rasa bahagia. Itu tuan-puan sekalian, kita berdoa supaya apa yang kita buat ini dapat menunjukkan supaya kita dapat jadi orang Islam yang baik, hamba Allah yang baik, hamba Tuhan yang baik, dan kita menyayangi semua manusia dalam dunia. Kita nakkan kebaikan, rahmat buat semua manusia dalam dunia. Jadi doakan saya, insya-Allah beberapa hari ni saya ada KL, lepas tu saya akan pergi Kuantan, Pahang, lepas tu mungkin pergi Kelantan, insya-Allah. Ada juga negeri lain, kat Kedah pun ada lagi. Kedah banyak rumah-rumah yang boleh tahan mereka susah. Jadi perlu pertolongan ramai orang. Rumah susah tak apa, tapi bila rumah dah bocor, tak boleh buat apa, air masuk, nyamuk dah tak terkira masuk rumah, tempat tu dah tak sesuai untuk tinggal zaman-zaman hari ni kan. Kita kena bantu mereka semua, kena bantu seramai mungkin orang-orang yang tak ada rumah, untuk kita bantu mereka dapat rumah. Setiap orang dalam dunia, ialah kita ini sebuah keluarga. Kita kena ada rasa kasih sayang dan membantu semua manusia dalam dunia. Masya Allah. Tentu tuan-puan, kalau sempit hidup, selalu amalkan doa-doa Nabi SAW. Jaga solat, jaga agama. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, doa kami semua. Frank Firdaus Lawau Ustaz 5 bintang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagikan. Ayu, Ayim, Arman, Adam, Hairul, Mat Nasir, Masya Allah. Heni, Azrin, sama juga Khalifah Turki Usmaniyah, Sultan Abdul Hamid, Masya Allah. Muhammad Arifin, ada video tu, ada orang buat video kan, pasal cerita kat Turki dulu-dulu. Rashid Talib, Zaidah, Nat Rashid, Masya Allah. Jas Suhaila, Azlinda, Ali, Masya Allah.
Jadi tuan-puan baru ni 2 rumah, serentak dapat rumah. Dan ramai lagi yang perlukan begitu. Itu kita kena usaha untuk bantu seramai mungkin orang dalam dunia. Dan kita sayang semua orang. Kita sayang semua orang dalam dunia. Kita doakan semua orang. Malam-malam kita doa hidayah. Malam doa semain tahajud, nangis. Dulu Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia menangis dekat satu masjid dekat India, Nizamuddin. Dia nangis sepanjang malam. Sepanjang malam nangis doa, ya Allah hidayah ya Allah. 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 Sepanjang malam nangis. Bila kita melihat manusia, kita rasa sayang. Kita nak manusia mendapat hidayah, dan kita nak manusia ni memahami, mengenal kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berkhidmat pada mereka, dengan bantu seramai mungkin orang dalam dunia. Kalau setiap orang dalam dunia saling mencintai, menyayangi, maka kebaikan akan tersebar dalam dunia ni. Saling mencintai, menyayangi semua orang. Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Citra, saya di Indonesia Ustaz, tapi saya idolakan Ustaz. Kami keluarga biar dijauhkan daripada berbahaya. Amin. Citra daripada Indonesia. Nur Rashikin, saya juga menemui pintu kebaikan sebagaimana Ustaz temui sekarang. Masya Allah. Itu antara hikmahnya. Kalau kita fikir mati, hari kiamat, kita lebih banyak memberi. Memberi ni bukan sebab kaya. Ada kata Ustaz kaya, bukan sebab kaya, bukan sebab kita kaya. Kita memberi ni kita nak kasih sayang Allah. Kita nak Allah sayang kita. Dan kita bantu seramai mungkin manusia dalam dunia. Bukan kaya. Kita ada satu roti, kita share dengan adik kita. Itu tanda kita kaya. Khairul Nizam, Assalamualaikum Ustaz, moga dipermudahkan segala urusan. Ismail Jaafar, Assalamualaikum Ustaz, moga Allah mudahkan urusan Ustaz. Bila datang rantau Negeri Sembilan, saya duduk kampung Pasir Tengah. Hai Ustaz, hai Ustaz, semoga Ustaz lindungi Tuhan, diberi kesihatan. Biarpun saya bukan Muslim, saya sanjung Ustaz kerana tak pilih bulu membagi rezeki. Delhi, Singgot. Okay, kita semua sama. Delhi, Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, dusun ke, apa benda kaum, semua kita semua ni, seluruh manusia Indonesia ke, Malaysia ke, Thailand ke, Brunei, Singapura, mana-mana kita semua ni sebuah keluarga, sebuah keluarga. Dan bila kita membantu manusia lain, menyebabkan Tuhan sayang kita. Menyebabkan Tuhan sayang kita. Tak ada orang, kan ada, walau siapa pun kita tolong tanpa kira bangsa, agama, nanti Tuhan sayang kita. Bila dia sayang kita, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nazri, moga Allah mudah urusan Ustaz. Khairul Najah, Januri, Hafsah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, pertama, nak Allah sayang kita, kita kena sentiasa yakin pada Allah. Tiada yang boleh beri rasa bahagia, gembira melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri rasa senang, derita, hilang rasa sedih melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Selalu hidup niat begitu, hidup untuk Allah sayang. Orang keji, orang kata tak boleh buat apa-apa, hidup untuk Allah sayang. Azlin doakan Kak Lin berjaya. Masya Allah. Tadi seorang tanya pasal Nur Izzah, macam nak sabar besarkan anak-anak Ustaz? Tahap kesabaran tak kuat. Bila nak buat salah je, naik tangan sampai teresak-esak, sampai teresak saya pukul. Jadi Nur Izzah, bahagia tu dekat hati kita, bukan kat luar, kat hati. Rumah boleh bising, rumah boleh kecil atau besar, rumah boleh sejuk atau panas, ada waktu ada duit, tak ada duit. Ada waktu anak sangat baik, ada waktu anak tengah nakal, tengah happy bermain sampai tumbang, roboh rumah semua sekali. Tapi Nur Izzah, marah tu biasa manusia. Untuk didik mereka kadang perlu marah, ada masa kita perlu peluk dia, kadang kita rotan dia. Tapi Nur Izzah yang penting, kita kena tenangkan hati kita. Kita percaya, setiap kali tengok anak-anak ni, kita percaya. Dulu Imam Sudais, satu orang imam yang besar, terkenal kat Mekah, Madinah ni, Sudais kan. Orang tanya apa rahsia jadi baik. Dia kata sebab mak saya didik saya dengan baik. Dia kata mak saya, bukan, dia kata sebab mak dia selalu doakan dia. Apa mak dia cakap, setiap kali dia degil, dia kata nak pergilah Masjidil Haram. Jadi imam besar kat sana, pergi Masjidil Haram. Pergi Masjidil Haram, jadi imam besar dekat sana. Dia kata wahai anakku, pergi Masjidil Haram, jadi imam besar dekat sana. Bila kita marah anak macam orang Melayu dulu kan, kata anak bertuah mak, anak bertuah mak. Dia kata ni anak bertuah mak, anak bertuah mak. Jadi kita marah anak, satu cakap yang baik. Percaya anak-anak yang aktif ni esok jadi da'i, jadi pendakwah. Dulu kecil-kecil saya pun nakal. Ramai kawan-kawan saya nakal. Tapi bila kami kenal Allah, belajar kenal dakwah ni, belajar tentang kasih sayang, hidup kami mula berubah. Jadi anak-anak rajin berlari, melompat, terbang, sepah rumah. Memang rasa sakit jiwa. Balik kakak pukul adik, pukul abang.
Seorang pijak sini, seorang ambil barang sedekah jiran sebelah, sedekah kawan-kawan, habis barang dia sedekah, tak ada apa dia tinggal. Kita pun, ya Allah nak, matilah mak. Kenapa kakak buat adik? Yang adik pula, kenapa buat kakak macam ni? Kenapalah kau semua ni? Ya Allah, matilah mak, kata mak dia. Yang suami pula tak balik-balik, main pingpong kat pejabat kau dulu-dulu kan. Jadi apa nak buat? Izzah, percaya Nabi SAW bila pernah Anas bin Malik pecahkan barang zakat, dia kata tak apa, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah sebelum dia lahir lagi. Jadi percaya apa yang telah terjadi itu terjadi, dan percaya esok anak-anak jadi rahmat Allah SWT. Jadi percaya, selalu cakap yang baik, selalu doakan yang baik, dan stop cakap yang bukan-bukan pada anak-anak kita. Dan yang penting kat rumah, buat taklim kat rumah. Jangan risau selalu penuh pendakwah, selalu motivator kata. Jangan risau anak kita tak dengar cakap kita, tapi risau anak-anak kita sedang tengok kita. Kita kadang-kadang anak-anak kita cakap tu biasa, dia tak dengar. Tapi jadilah contoh yang baik, sebab bagaimana kita, anak-anak ni cermin diri kita, pasangan ni jadi cermin diri kita, keluarga ni cermin diri kita. Kalau kita jadi orang baik, insya-Allah sedikit sebanyak anak-anak kita akan mengikut jejak langkah kita, dan begitu juga pasangan kita akan mengikut jejak langkah kita. Jadi selalu percaya begitu, insya-Allah hidup kita jadi baik. Jadi jangan risau. Yang penting kita bimbing baik-baik. Kita selalu dengan anak ni kurang sabar. Dengan anak orang kita boleh sabar. Cikgu kan ajar anak orang, insya-Allah boleh ni, insya-Allah boleh, insya-Allah boleh. Kita ustaz kan, insya-Allah boleh. Sampai ke anak sini belum apa, ya Allah nak, ini pun tak pandai. Apa benda yang kau ni pandai? Ini pun tak gerti. Anak pun dah takut dengan mak ayah dia. Jadi belajar didik, sama-sama buat, tunjuk macam nak buat. Jangan cakap je, tapi kita tunjuk, sama-sama buat. Kalau apa kita nak dia buat, ajak sama-sama, gotong royong sama, berpinggan sama-sama. Nak suruh letak baju, ambil, jangan cakap. Ambil, pegang dia, tunjuk. Nak semayang, jangan suruh anak semayang, ajak sama-sama semayang. Nak buat apa-apa, ajak buat sama-sama. Dia lebih senang daripada kita suruh dia. Ajak buat sama-sama, ajak buat sama-sama. Ya, mudah-mudahan tuan-puan, Masya Allah, Muhammad Sahab miskin sebab malas. Masya Allah. Jadi tak tahulah apa, tapi bila miskin, ramai orang cakap miskin sebab malas. Tak. Miskin ni ada miskin, ada orang kaya. Dunia ni ada dua. Satu ikhtiar, usaha. Dalam dunia ni tak ada tempat untuk orang malas. Di akhirat pun tak ada tempat untuk orang malas. Mesti rajin, berusaha. Yang kedua, selepas rajin ialah ketentuan Allah SWT. Ada orang rajin berusaha, macam saya pergi, dia tanam pokok, anak-anak rajin, isteri pun rajin, tapi rezeki dia duduk dalam kemah, dalam hutan, susah. Tapi anak-anak baik, belajar dapat A, yang cemerlang. Mak tanam pokok, ayah pun rajin kerja pagi petang, tak lepak-lepak mana-mana. Tapi rezeki sempit, rumah bumbung pun tak ada, susah. Jadi apa kita perlu buat? Ini tanggungjawab jiran-jiran, tanggungjawab masyarakat, dan tanggungjawab saya. Ini tanggungjawab saya. Ini perintah Allah atas saya untuk bantu mereka. Perintah Allah atas saya untuk bantu mereka. Kita tolong orang lain dengan sedekah, nanti Allah kabulkan doa kita. Kita kena rajin, tak boleh malas. Tapi bila tengok orang susah, jangan kata dia malas. Saya daripada dulu kalau tengok orang susah, saya tak pernah orang susah. Nabi SAW pembersih, tapi Nabi tak hina orang kotor. Sebab didikan dan kehidupan manusia ni berbeza-beza. Ada orang mungkin diberi ujian, mungkin kehidupan dia begitu. Sebab tu saya tak pernah hina orang sebab nampak dia kotor, atau dia busuk. Atau Nabi wangi, tapi Nabi tak benci pada orang busuk. Nabi bersih, tapi Nabi tak benci pada orang kotor. Nabi warak, baik, takwa. Nabi tak benci pada pendosa. Kita berbeza, kita belum baik sangat, tapi kalau tengok salah orang, benci betul kita tengok dosa orang. Patut benci dosa, tapi dengan orang-orang kita benci. Kita kalau wangi sikit, tengok orang busuk, kita geli. Kita kalau baju cantik, baju raya, ada orang baju buruk, sedikit, bertumpuk tampal, kita pandang rendah, pandang hina pada dia. Tapi kita tak tahu, mungkin sebab doa dia ada keikhlasan dia, menyebabkan kita tolong dia, dia doakan kita, Allah maafkan kita. Kita tolong orang, dia miskin, dia mungkin tak ada amal apa sangat, tapi keikhlasan dia menerima, sabar atas ujianlah hidup. Ramai orang ingat masuk syurga sebab semayang, puasa, zakat, kebersihan, takwa, akhlak. Tapi kita tak tahu ada setengah orang, mereka dekat dengan Allah sebab bersabar atas menanggung ujian. Sebab tu kau tengok orang miskin, tengok orang susah, orang lapar, orang terbiar hidup dia, orang yang huhuhat hidup dia, tak tahu apa jadi, bawah jambatan, tepi jalan, jangan kita pandang rendah kepada dia. Mungkin sebab doa dia, Allah maafkan kita. Kita buat banyak, tak tahu mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas. Mari kita buat banyak, tapi tak tahu mana yang Allah terima, Allah tak terima. Kita buat semua sekali kerana perintah Allah,
dan kita tak pandang rendah pada mana-mana kebaikan. Tapi mungkin sebab doa dia yang miskin tadi doakan kita, Allah maafkan kita. Mungkin sebab dia doa anak-anak dia tadi yang miskin susah, Allah maafkan kita. Kita nampak hebatnya kita sedekah pada dia, kita nampak wah hebatnya kita tolong dia, kita nampak hebatnya kita dapat beri dia rumah, tempat tinggal, kebaikan. Tapi kita tak tahu apa pun kita diampunkan oleh Allah. Kita diampunkan oleh Allah sebab dia. Kita dimaafkan oleh Allah sebab dia. Sebab tu Nabi SAW dan sahabat-sahabat, mereka tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Nabi SAW dan sahabat tak pernah pandang rendah pada orang miskin. Mereka jadi orang paling rajin, paling kaya, berusaha, bermanfaat. Tapi hati dia sikit pun tak pernah pandang rendah pada orang miskin. Tak pandang rendah pada orang yang susah, pada orang yang lapar, pada orang sakit. Nabi SAW pernah dekat pasar, nampak satu sahabat nama Zahir. Nabi tutup mata pada belakang. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu, Nabi dia gembira, Nabi bergurau dengan dia. Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Sabda Nabi, kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu sangat dicintai oleh Allah. Kamu disayangi oleh para malaikat. Dia mungkin dalam dunia tak dikenali, tapi di sisi Allah, dia sangat disayangi, sangat dikenali. Kita dalam dunia mungkin dikenali, dihormati, disayangi oleh manusia, tapi belum tentu yang Allah Tuhan terima kita. Untuk tu jangan kita pernah pandang rendah pada orang miskin, pada anak yatim, pada orang susah. Jangan pandang rendah juga pada orang kaya, pada orang senang. Jangan hina orang lain. Kita senang, kita sayang pada orang miskin. Kita orang miskin, kita sayang pada orang yang dermawan, yang baik, yang bantu kita. Sayang, saling sayang menyayangi. Itu dunia. Kita hormat ahli ulama, saling hormat menghormati. Dengan itu rahmat Allah SWT akan turun kepada kita semua. Rahmat Allah akan turun kepada kita. Sebab dunia akhirat ni Allah yang punya. Ada satu hari dalam hidup kita rasa susah sangat, rasa macam tak tahu mana cari duit. Kita tengok orang senang, kita terfikir macam mana dia orang ni senang sangat. Apa benda kerja dia orang ni? Apa kerja dia orang ni senang sangat? Kita tengok orang senang, kita tanya dia, apalah kerja dia orang? Rezeki dia kot. Rezeki dia orang. Ya Allah, hebat orang ni. Saya selalu tengok kalau orang senang, orang berdakwah hebat-hebat, yang siapa-siapa, miskin baik pun kaya, saya tengok dia ustaz-ustaz, ahli ulama, bestnya dia orang ni. Tengok ahli ulama, bestnya dia kan, daripada kecil dia belajar agama sampai dia besar, untung dia ilmu banyak, dia baca Quran, dia faham, nangis-nangis dia baca Quran, tahajud berjam-jam, dia hafal Quran. Bestnya kalau hafal Quran, nangis dalam solat, kita tengok dia, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada alim ulama yang baik ini, berilah pada saya. Tengok pula ada orang pendakwah yang kaya, tapi hidup dia sederhana, bagus, baik. Kita berkata, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri kat dia, dia tolong ramai orang. Ya Allah, berilah sikit pada saya. Tengok pendakwah yang berkorban jauh-jauh pergi pedalaman supaya berpisah keluarga. Kita kata, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada mereka, berilah sikit pada saya. Tengok orang miskin, anak yatim, orang susah, yang hidup betul-betul susah. Kita kata, ya Allah, begitu besar rahmat kau beri pada dia. Dia bersabar atas menanggung ujian. Bahkan dia sabar, dia mungkin tak ada amal lain, dia cuma bersabar dengan ujian yang Allah terima. Dia kata, tak apalah. Dia kata apa? Tak apalah, kami redha dengan apa yang Allah beri kat kami. Dia tak makan, kita pun tak sabar tengok dia. Dia kata sabar, kita pula hilang sabar tengok dia. Sabar je. Dan anak-anak dia berkata, tak apa Ustaz, kami tak kisah hidup miskin ni. Kami tak kisah nyamuk banyak, kami tak kisah kemah ni bocor, kami tak kisah tidur dalam hujan banjir, kami tak kisah tak makan Ustaz, 2-3 hari tak makan tu biasa je Ustaz, dah biasa susah. Kami selalu tolong mak, tolong ayah berkebun. Bila saya dengar tu saya menangis. Tapi tak apa dia yang saya kagum. Anak-anak kecil tadi, dia orang ada kesabaran. Anak-anak kecil tadi, dia orang ada kesabaran. Jadi orang yang sabar ini darjat dia tinggi sisi Allah. Jadi kita kata, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada orang yang sabar ini, kau berilah sedikit kepada kami. Begitu. Bila kita macam ni dalam dunia, rahmat Allah mencurah-curah. Yang berkasih sayang mendoakan orang lain. Jadi tuan-puan doakan supaya sebelum saya mati, saya bercita-cita supaya Allah terima saya jadi sebab hidayah buat semua manusia, yang Islam atau bukan Islam, Allah apa bangsa dan agama mereka, dan saya jadi sebab kebaikan untuk mereka, menjadi rahmat untuk mereka di dunia dan juga sampai syurga. Hidup saya singkat, saya pun tak tahu berapa masa hidup saya yang akan tinggal dalam hidup. Atuk Moh, kawan-kawan masa form 6. Walau kita tak tahu berapa hari yang tinggal dalam hidup, dah habis separuh hidup saya ni. Hidup saya dah habis separuh. Lebih separuh dah habis mungkin. Kalau umur Nabi 63 tahun,
Saya sekarang dah 36 tahun, jadi saya dah lebih separuh daripada umur yang patut Allah beri. Mungkin kalau sampai 63 tahun, lebih separuh hidup saya, dan saya tengok dah habis separuh. Tapi banyak kerja dalam dunia belum dapat buat. Ramai lagi manusia belum tahu apa itu Islam, dan ramai lagi manusia belum kenal Nabi Muhammad SAW. Ramai lagi manusia, orang miskin, anak yatim yang belum dibantu. Ramai orang yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, makan, minum. Ramai anak-anak yang baik-baik, cerdik-cerdik, dan mereka tak ada dapat peluang untuk belajar. Ramai orang-orang yang hidup mereka, dan mereka tak ada siapa pedulikan mereka, sampai mereka dah tak percaya dunia ni baik. Dia kata semua orang jahat, Tuhan tu pun jahat, manusia semua jahat. Sebab dia tak berjumpa orang yang bantu mereka dan boleh beri kasih sayang pada mereka. Jadi ini semua banyak kerja yang perlu dilakukan. Saya daripada 12 tahun tu cita-cita saya, pejam celik. Allah beri peluang. Sampailah hari ini, saya pun tak tahu berapa baki masa yang tinggal. Itu saya berdoa dalam Ramadan yang berkat ini, saya dan kita semua sama-sama menjadi sebuah keluarga, dan kita membantu seramai mungkin manusia dalam dunia. Kita kena ada cita-cita. Ya Allah, jadikan saya matahari hidayah kebaikan. Orang melihat saya, beri mereka hidayah kebaikan. Orang mendengar percakapan saya, beri mereka hidayah kebaikan. Orang yang berjalan di sisi saya, mana saja saya pergi, jadikan asbab kebaikan hidayah. Orang-orang yang jauh daripada Engkau, orang yang tersesat, tersalah jalan, orang yang tak ada tempat tinggal, makan, minum, orang yang terdesak, ya Allah, ketemukan dengan saya. Orang jujur, baik-baik, yang perlukan pertolongan, atau siapa saja, kami ada bangsa, agama, wahai Allah, gunakan saya untuk tolong mereka. Jadikan saya asbab hidayah untuk seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Wahai Allah, saya tak tahu macam mana. Saya bukan sesiapa, tak ada apa-apa, tak pernah punya apa-apa, tak boleh buat apa-apa melainkan dengan pertolongan Kau. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ya Allah, tolonglah gunakan saya jadi asbab hidayah. Selalu doa begitu, tuan-tuan berdoa begitu, supaya Allah gunakan kita menjadi asbab kebaikan untuk keluarga, untuk manusia dalam dunia, dan seluruh manusia dalam dunia jadi asbab kebaikan. Dia Allah yang punya semua, langit, bumi, bulan, bintang. Dia beri bahagia pada siapa dia nak beri, dan dia boleh tahan daripada siapa dia nak tahan. Dia maha penyayang, maha pemurah. Tugas kita menyayangi seramai mungkin manusia dengan dalam dunia, menyayangi manusia dalam dunia. Muhammad Sahab, ada orang hasilkan propaganda orang miskin. Dengan orang miskin kita tak boleh bagikan dan bagi joran. Ramai orang terpengaruh dengan teori. Jadi Muhammad Sahab dan semua sekali, kita bantu apa yang kita dapat bantu. Bantu apa yang kita dapat bantu. Ada orang boleh bagi sesuap nasi, bagi. Nabi kata walaupun sedekah separuh tamar, bagi. Ada orang mungkin boleh bagi pekerjaan, bagi pekerjaan. Ada orang mungkin boleh ajar cara berniaga, ajar berniaga. Ada orang mungkin boleh ajar dia macam mana didik keluarga, menjadi ayah yang baik, bertanggungjawab. Ada orang mungkin boleh beri kehidupan yang lebih baik, rumah, tempat tinggal, beri ikut kemampuan. Ada orang tak dapat jumpa, tak dapat bagi walaupun sebesar tamar, cukup kita doakan dia. Jadi, tidak ada kebaikan yang sia-sia walaupun kecil, tak ada keburukan yang tidak dihitung walaupun kecil. Setiap kebaikan tu akan Allah kira, setiap keburukan Allah kira. Setiap kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan. Jangan pandang rendah, Bukan sebab kita memberi orang makan. Mereka kata ustaz beri orang makan ni nanti masuk ke KL, nanti ramai makin ramai orang miskin. Ramai cakap macam tu. Mereka selalu bagi makan ramai orang miskin, ramai orang makin menjadi perangai. Tak. Bukan sebab kita bagi makan orang miskin ramai. Memang ramai orang susah. Tuan-puan agak-agak siapa tuan-puan sanggup pergi mengemis minta makanan tepi jalan? Tuan-puan sanggup? Tuan-puan pernah buat? Saya sepanjang hidup saya susah, saya tak pernah mengemis tepi jalan. Saya menangis kuat-kuat dalam surau. Mungkin mereka tak jumpa macam saya cara untuk menangis berdoa pada Allah dalam surau. Mungkin mereka tak kenal masjid surau, mereka pun tak tahu kat mana nak tidur. Sebab tu saya kata nasib dan didikan semua orang ni tak sama. Itu kita tak pernah pun minta sedekah tepi jalan. Kita tak ada sampai nak tebalkan muka kita nak pergi merayu minta kat orang. Jadi sebab tu saya kata hidup kita ni semua tak sama, beza-beza. Dan kemampuan kita semua pun tak sama, berbeza-beza. Sebab tu ada zakat, sebab tu ada sedekah, sebab tu ada zakat fitrah, sebab tu ada zakat. Supaya memang manusia ni kebolehan, kemampuan, rezeki mereka berbeza-beza. Rezeki beza-beza. Kita memerlukan orang kaya, memerlukan orang miskin. Orang miskin memerlukan orang kaya. Dan kedua-duanya saling memerlukan. Kita hamba, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan tuan-puan, cukuplah tu Nur Aini, Habib Jungle, Irsyad, Mas Imam, terima kasih nasihat Pak Ustaz. Ramai pada Indonesia ni Pak Ustaz ni. Fatima,
Hasanatul Syazwina, Masya Allah. Fauzia nak tumpang ustaz sedekah, boleh, Masya Allah. Ada tabung kasih, pertubuhan kasih umat tu. Ramai tanya saya tak boleh nak reply macam tu, jadi saya letak je nombor akaun tu. Siapa tuan-puan nak sumbang, boleh sumbang kat situ. Dan untuk itulah memang tabung lain lah, memang tabung khas. Tapi Alhamdulillah, saya memang 3 hari, selalu 3 hari kita sewa lori 3-4 hari untuk 1,000 orang. 2 lori untuk 1,000 orang. Makan makanan, sumbangan dapur lebih kurang 3 lebih kurang tu lah. Dengan kos-kos kita guna Grab semua untuk hantar-hantar. Sayang kita bagi duit lah, duit minyak kan. Orang pun manusia boleh beri pekerjaan, dapat bantuan susah, anak muda dan sesiapa yang perlukan pekerjaan untuk dia edarkan tu. Jadi benda tu jalan serentak. Dan ada juga keluar pada KL, saya sendiri pergi hantar pakai lori apa semua jauh-jauh. Jadi 3 hari lebih kurang kita belanja lebih kurang 3-4 hari 100,000, 3-4 hari 100,000, 3-4 hari 100,000 kita beli makanan, 100,000, 100,000, 100,000. Dah banyak kali trip lah. 3-4 hari 100,000, 3-4 hari 100,000, 100,000 untuk barang-barang dapur, 100,000. 3-4 hari 100,000, 3-4 hari 100,000. Kita hantar ke mana-mana kedai rumah-rumah yang memerlukan, yang kita dapat detail. Memang banyak tak dapat, saya tahu. Tapi kita tak boleh nak tolong semua. Tapi selama mungkin yang memerlukan, kita berusaha untuk sampaikan. Ia pun doa, dan juga negeri lain kita dapat bantu semua. Tapi kita dah mula banyak bergerak-gerak juga negeri lain. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Tentu kita cek jiran-jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita yang susah, kita bantu mereka. Mana-mana adik-beradik, keluarga, jiran-jiran kita yang susah, bantu mereka. Dia doakan mudah-mudahan yang dia dah mula-mula berniaga online, dia boleh mula berniaga balik. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Online semua sekali, dan jaga diri, dan jaga kesihatan. Mudah-mudahan COVID-19 ni hilang. Dan masa yang sama yang boleh berniaga online atau apa, ikutlah yang kerajaan benarkan. Perlahan-lahan dengan jaga apa yang patut dijaga, kita jagalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, insyaAllah. Doakan. Saya pun restoran saya sebelum ni saya tutup jap beberapa hari, esok buka balik restoran. Saya punya butik jubah pun saya buka balik. Semua dah mula buka, tapi sikit-sikit lah, online, bukan untuk apa sangat. Jadi mudah-mudahan jadi sebab kebaikan. Dan kurta-kurta saya pakai ni pun sama dekat Ilus Design, dan juga makanan Paramount Coffee House kat Vista Alam, dekat Bangi, dekat Bangi Central, dekat Shah Alam, dekat Putrajaya. Masya Allah. Berdoakanlah, mudah-mudahan Allah berkatkan, mudahkan, esok panjang umur, ada rezeki, boleh buka lagi banyak-banyak. Mungkin nak buat apa, franchise ke, mungkin kalau tuan-puan datuk-datuk nak buka franchise pun boleh. Paramount Coffee House. Mudah-mudahan sebab kebaikan hidayah semua sekali. Dan juga butik tu mudah-mudahan akan datang lah, tapi bukan sekarang lah. Sekarang memang saya sibuk. Saya kena sudahkan banyak lagi rumah-rumah orang yang belum dapat dibina, dan mula dapat banyak mesej-mesej. Tuan-puan doakan dapat tenaga, kekuatan untuk pergi semua tempat-tempat tu, untuk pergi semua yang rumah-rumah memang macam bukan rumah, macam pondok-pondok dah setahun 2 tahun. Mudah-mudahan dapat, sebelum Allah mudahkan, dapat bantu mereka semua. Tak apalah, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita. Ni Abang Rahim, Ain Rahim, ni antara orang kuat lah. Orang kanan saya ni sekarang tukang angkat-angkat. Walaupun dia orang hebat, orang kaya, tapi sudi angkat lori, bawa hailak dia, bawa ni. Abang Ain Rahim, Abang Ajai, Ain Rahim, Ajai, Azman, tu semua bantu-bantu. Azizul, Masya Allah. Dan pelajar-pelajar ada, ni semua sekali lah, Masya Allah. Ramai lagi yang lain-lain yang bersama-sama saya selalu ke sana sini. Diorang yang ikut saya ni semua jadi macam ketagih dah, pagi sampai petang. Bukan ketagih rokok, tak, bukan ketagih benda lain, ketagih nak tolong orang. Semua ikut saya jadi penyakit sama macam saya dah. Semua penyakit kami dah sama. Kami tak boleh tidur lena kalau diorang tak ada tempat tidur. Jadi susah hati, tak boleh duduk rumah dah. Memang ada kebenaran lah, tak boleh tengok orang tidur atas, takkan boleh tengok. Dapat gambar budak tidur atas lumpur, banyak hujan, nyamuk macam gila menyerang, duduk dalam hutan. Macam mana kita boleh tidur? Cuba abang kakak rasa, boleh tidur ke agaknya? Bila kita start mula kerja ni, dah tak boleh tidur. Tidur pun dah jadi tak lena. Makan pun jadi, makan banyak juga, makan boleh tahan banyak, tapi tidur jadi kurang sikit. Kalau tidur pun bangun-bangun tu fikir nak tolong orang. Bangun-bangun tu rasa nak pergi cari orang susah. Tu rasa nak cari orang tak ada rumah. Kesian. Macam ni masa kena semua betul-betul lumus. Seramai mungkin kita bantu semua orang. Walaupun kita tahu takkan nak bantu semua orang,
kita kena bantu. Apa yang kita harapkan akhirnya, mudah-mudahan kalau inilah penghujung hidup saya cuma nak Allah ampunkan dosa saya, dan saya nak Allah redha pada apa yang saya buat. Begitu saja. Rentifer, readily, daily. Ustaz sihat di samping keluarga, tugas harian. Terima kasih readily. Saya bukan Muslim tapi nak cara Ustaz bagi ceramah dan bantuan. Masya Allah. Saya pun hormat pada semua orang yang Islam bukan Islam. Kita sebuah keluarga bang, daripada Tuhan yang sama, Adam AS, penabi yang sama. Kita semua sama, sebuah keluarga. Sebuah keluarga, dan Tuhan nak kita berkasih sayang, saling hormat menghormati, dan saling belajar apa yang patut kita belajar. Mudah-mudahan kita dapat mengenal Tuhan dan bahagia di dunia ini, dan bahagia sampai bila-bila. Dia Tuhan yang maha pemurah dan maha penyayang, yang maha esa. Roslin, Assalamualaikum Ustaz, moga sihat selalu. Castello, Ustaz boleh tak Ustaz buka cawangan kedai baju setiap negeri? Itulah Abang Castello. Saya memang niat dah lama dah, cuma kebelakangan ni jumpa orang susah sana sini. Boleh tahan juga. Berdoalah staff-staff saya semua, bantu-bantu saya ada office saya tu. Ramai juga mungkin dia mula start esok kerja yang office tu, boleh buka kan, duduk kat office. Mungkin dia boleh fikirkan untuk buat semua tu. Abang Castello doakan lah tapi kalau saya sendiri memang tak sempat lah. Sebab saya macam, saya niat 2-3 bulan ni memang saya, walaupun saya banyak ceramah sebelum ni, dan saya seronok ceramah, dapat berkongsi ilmu, bantu banyak keluarga nak bercerai tak jadi bercerai, banyak anak-anak yang degil-degil dapat dibantu, dibimbing. Banyak pejabat yang mana kurang bersatu hati, kurang produktiviti, saya buat program-program syarikat, team building. Saya gembira buat semua tu. Tapi rupa-rupanya bila dapat buat kerja ini waktu PKP ni, saya buat kerja bantu orang ni sepenuh masa. Sebelum ni mungkin tak full time, 50% atau 40% hidup saya untuk bantu-bantu orang. Tapi semenjak COVID-19 ni, boleh kata 100% hidup saya, tumpuan saya, niat saya pada kerja-kerja macam ni. Dan saya sangat gembira untuk buat. Saya gembira, cinta untuk buat. Kadang-kadang terletih bersandar, kadang macam letih bersandar banyak kali bila ujian-ujian datang, sebab penat kan. Tapi lepas bersandar, tertidur, bangun tidur, nangis, berdoa. Kemudian bangun pagi lepas subuh, rasa macam sahur, terus nak keluar rumah, sebab nak sempurnakan. Walaupun seberang negeri yang jauh pun boleh jadi dekat. Negeri Sembilan ke Rauk, sini ke Alustar, boleh balik hari je. Rasa dekat sebab bukan jarak yang dekat, tapi rasa hati yang dekat untuk bantu ramai orang dalam dunia ini. Sebab selalu kita dah baca je kisah Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat. Jadi kita teringin, walaupun tak akan jadi seperti mereka, kita teringin nak jadi macam mereka. Teringin nak buat kita rindu kat Nabi dan sahabat. Kehidupan mereka ni penuh dengan kasih sayang. Walau mereka lapar, sakit, mereka dahulu ke orang lain. Kalau kita baca menangis, ada tetamu datang, sahabat nak lain tetamu, dimatikan lampu, dia bagi orang tu makan sepanjang malam. Dia tak makan demi menjamu tetamu. Walau perang Yarmouk, mereka minum air, ada orang dahaga menjerit, dia ambil air bagi orang seorang lagi. Ada orang lagi menjerit, dia ambil air bagi orang lain. Air menjerit, ada orang menjerit bagi. Last sekali dia meninggal, orang kedua meninggal, semua sekali meninggal, tak sempat minum air tadi. Kepala kambing mereka dapat hadiah, mereka pusing 7 rumah, last sekali pusing rumah pertama. Didahulu ke orang lain atas diri mereka sendiri. Mereka dahulu ke orang lain atas diri mereka sendiri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak sampai tahap Islam yang sebenarnya sehingga kamu beri apa yang paling kamu cinta untuk Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat keislaman, keimanan yang sebenarnya sehingga kamu beri apa yang kamu paling cinta untuk Allah. Bila kita beri yang apa yang kita sayang untuk Allah, itu tanda Allah sayang kita. Mudah-mudahan, terima kasih semua sekali. Nur Anis, Abdullah, Ahmad, doakan saya mudah-mudahan terus sihat, buat kebaikan, istiqamah. Dan saya doa tuan-puan semua bahagia sampai syurga, anak soleh-solehah, dan semua sekali tuan-puan yang bangsa apa, agama apa, kita semua sebuah keluarga. Bulan Ramadan ni cakap yang baik-baik, jangan maki hamun siapa-siapa, jangan salahkan sesiapa. Ini bulan untuk kita buat kebaikan. Hidup ni singkat, cuma sekali. Hidup ni bukan gamble life, diperjudikan Tuhan terima tak apa, tak terima tak apa, tak. Kita berusaha sehingga Tuhan terima kita. Itu hidup ni perjuangan. Buat baik sebanyak mungkin. Mudah-mudahan antara banyak-banyak tu ada satu yang ikhlas, benar-benar ikhlas. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita. Dan cuma itu sahaja yang kita harapkan, kemaafan dan keredaan Dia.
dapat tu dapatlah segala-galanya, hilang itu hilanglah segala-galanya. Terima kasih atas doa semua dan sokongan semua. Terima kasih semua sekali. Saya doa tuan-tuan, moga Allah hilang COVID-19 ni, kita semua dapat terus berdakwah, berkongsi kasih sayang, buat kebaikan pada manusia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.